Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, bertemu lagi kita. Hari ni kita tak nak cerita pasal elektrik, pasal solar, kita nak cerita pasal aircon. Ini adalah klinik saya. Sekarang ditutup lah sebab PKP kan. Saya ada klinik untuk rawatan saraf mata. Masa orang yang buta, orang yang rabun, katarak, glaukoma, insya-Allah boleh datang ke klinik saya untuk dapatkan rawatan alternatif. Dan sekarang ni ada aduan, pekerja saya bagi tahu aircon di bilik saya tak sejuk. On berjam-jam pun tak sejuk. Jadi saya datang test dan betul tak sejuk. Jadi saya nak gunakan bekalan ilmu yang saya belajar dengan cikgu saya tentang ilmu aircon dan saya nak share kepada tuan-tuan. Kita sama-sama cari masalah kenapa aircon tak sejuk. Okay, first ini yang saya guna adalah aircon Panasonic. Tekan nombor 2 ya. Tu nombor 2 tu. Tu Panasonic dapat kan. Okey, Panasonic 5 star. Okey, Panasonic 5 star inverter. Kalau kabel tekan. Kenapa saya guna Panasonic? Saya memang dah bertahun pun saya memang support Panasonic sebab aircon dia memang betul-betul jimat dan sejuk. Cuma sekarang tak sejuk sebab apa? Jadi kita nak test kenapa dia tak sejuk. Okey. Dan hari tu Mr. Chin dari HQ Panasonic PJ datang ajar saya macam mana kita nak check aircon Panasonic dan saya akan buat. Okey, first kita kena onkan switch aircon dulu. Baby buat apa sayang? Tak. Oh, kenapa main tempat ayah ni? Tak, dia duduk je. Dia duduk je? Bisa je. Okey. Okey, ni anak saya, Dr. Ishraf. Dr. Ishraf. Okey, come. Dr. Baby. InsyaAllah nanti bila baby dah besar, kakak dah besar, kakak dah besar, tekan tu, kabur tekan je dia kabur. Tekan kat muka kakak tu. Tu ambil sini. Okey, Ishraf. InsyaAllah nanti bila Ishraf dah besar, bila Iskandar dah besar. Okey. Nanti bila anak ayah dah besar, insya-Allah ayah ajar ilmu saraf Okey. Macam mana kita nak repair mata orang supaya orang yang rabun boleh nampak balik insya-Allah. Okey. Okey, sekarang kita akan on dulu. Aircon pun tak adalah kotor sangat. Ada habuk tapi tak adalah tebal. Jadi ini benda-benda minor lah. Okey. Sekarang kita nak onkan dia dulu. Pegang. Bismillah. Okey. Dah bunyi. Jom kita keluar. Okey, Panasonic punya aircon dia ada cara tuan-tuan. Dia bukan kita tekan pakai remote. Kalau kita nak test dia punya dia punya arus yang tepat, kita tak boleh pakai remote, kena manual. Okey, jom jalannya. Stop dulu video tu. Tuan-tuan, hari ni sekarang dekat Port Dickson air tak ada. Dijangka 2-3 hari tak ada air. Jadi keluarga saya dekat rumah tangki air dah kering. Jadi datang ke klinik saya pula. Kalau kering juga kat sini, kejap lagi kita check hotel lah. Okay, jom. Jadi saya pas sikit. Sebab apa? Sebab kita belum kemas lagi. Jom. Okay, pakai kasut. Okay, ini outdoor. Untuk kita nak pastikan sebab apa gas kurang sejuk, kita mesti cek dekat outdoor dulu. Okey, lagi satu saya nak suggestkan kepada tuan-tuan dan perempuan, jika tuan-tuan dan perempuan muka abang nyangkung. Yang ambil video ni isteri saya tuan-tuan. Fatin semua cuti hari ni, jadi isteri saya tolong ambil video. Jika tuan-tuan jenis macam saya suka guna barang-barang yang berkualiti, saya syorkan tuan-tuan beli barang-barang brand SATA. Okey, brand SATA. Brand SATA tuan. Mana? Ni. Okey, brand SATA dekat yang zoom kan. Nampak tekan tu. Brand SATA made in Germany. Brand SATA ni dia punya warranty seumur hidup. Yang saya tahu daripada supplier saya beritahu, brand SATA warranty dia seumur hidup. Kalau rosak boleh tukar. Yang saya tahulah, tak tahu kalau dah tukar ke dia punya info kan. Dan kualiti dia memang bagus, memang tahan
sedap dipegang, sedap digunakan dan harga memang mahal lah. Untuk saya beli brand SATA ni, plier set dengan test pen dengan screwdriver set, lebih dari 300. Saya ingat saya lebih daripada RM300. Tapi okey, saya puas hati. Dah lama dah saya beli ni, baru nak pakai. Okey yang. Ini outdoor dan ini dia punya control panel. Control panel dia kita nak buka dekat sini. Tengok yang. Okey, sekarang aircon saya guna gas R32. Okey, kita buka dekat sini. Ni buka dia. Kita buka. Cara buka dia, kita tekan ke bawah macam ni. Ni. Tekan ke bawah. Baru buka dia. Alright. Okey, sekarang ni dia ada lagi sini. Kita kena buka kat sini lah. Kita buka. Bismillah. Ni belum tutup lagi. Okey. Okey, dekat yang pegang. Kalau kita tengok dekat sini pun orang aircon, ini bukan saya pasang, ini orang aircon yang pasang. Orang Panasonic lah. Masa saya beli aircon dulu, dia punya apa, kedai yang jual aircon ni, dia punya technician pasang. Kabel ni tak ikut spek ya tuan-tuan. Bagi syarikat saya, syarikat Mahbayu Engineering, kabel ni tak ikut spek 1.5mm, 1.25mm ni. Tapi macam mana bukan saya pasang. InsyaAllah nanti kita akan tukar kabel lah. Okey, ya, tujuan video ni kita nak ajar dulu. Kita nak share, kita nak sama-sama kongsi macam mana cara check. Sekarang kalau kita tengok kat sini ada nombor 1, nombor 2. Bagi screwdriver tadi yang. Okey, kalau tengok kat sini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 ni untuk incoming live, nombor 2 neutral, nombor 3 untuk signal. Jadi kita perlu check yang nombor 1. Tengok yang. Hai sayang. Bibi nak ikut ayah juga. Bibi nak belajar? Bibi nak ikut ayah juga lah. Boleh. Bibi ikut ayah. Okey, dekat sini yang. Okey, ini clamp meter. Kita nak clamp M dia. Adakah M yang dibawa oleh aircon ni sama macam surat beranak dia? Apakah surat beranak? Di sini yang. Bagi handphone, pegang. Okey, ini surat beranak dia tuan-tuan. Okey, ni surat beranak dia. Sekarang ni M untuk aircon saya, inverter 5 star 1 horsepower adalah 3.3M. 3.3M. Jadi dia punya M yang saya akan tong nanti mesti around 3.3M, dalam, kalau kurang pun dalam, beza dalam 5% sajalah. Okey, jadi kita akan check adakah dapat macam surat beranak. Sayang. Ayah. Ya sayang. Kenapa? Nanti kita bincang, okey. Okey, jadi sekarang kita akan setting. Saya pakai brand Value. Brand Value ni untuk aircon kira bukanlah yang betul-betul baik, bukanlah yang betul-betul yang bangsawan punya, tapi okeylah. Nanti insya-Allah bila kita dah maju, kita akan cuba upgrade kita punya produk, brand kita, material kita, tool kita ke brand yang lebih bangsawan lah. Okey. Kita kena clamp. Janganlah. Sayang, tamulah kereta ayah. Awak ni, awak dah besar. Tamulah pijak-pijak, patahlah dia. Tamu macam tu lagi, tak suka macam tu. Jaga perangai. Sini. Dekat ni, biar fokus kat sini, Okey, tak apa, nanti mandi. Okey tuan-tuan, kalau nampak muka saya macam tak mandi, memang betul saya belum mandi sebab Port Dickson tak ada air. Jadi sekejap lagi kita akan pergi ke hotel. Kita dah sewa satu rumah yang villa. Kita dah sewa satu villa, ada kolam renang dalam villa tu. Kita ada air pipe, air tak terputus. Jadi insya-Allah kita boleh mandi sepuas-puasnya kat villa tu. Insya-Allah sekejap lepas buat video saya akan pergi ke villa lah. Okey yang mestinya. Okey, jadi kita akan clamp. Bismillah. Okey. Patutlah gas dia kurang. Nampak yang 2.7. Okey tuan-tuan, jauh. Memang inverter, aircon Panasonic inverter, dia untuk dalam masa 10 minit dia akan run tinggi. Lepas tu dia akan drop. Itu kalau normal run. Sekarang ni kita buat untuk check run. Bila kita nak buat inspection, nak check dia punya sistem okey tak okey,
kita ada cara untuk kita on supaya dia punya current tu stable. Dia tak naik, tak turun. Itu yang saya diajar oleh orang Panasonic hari hari. Yang saya buat praktikal sekarang lah. Yang okey tuan-tuan. Sekarang stable 2.7. Nampak yang ni? Nampak 2.7. Okey. Nampak tu? 2.6, 2.65 ke 2.66, 2.7 lah. Rekod 2.7 M, sedangkan surat beranak dia 3.3. Bermaksud dekat sini menandakan yang gas kurang. Gas untuk aircon ni kurang. Saya tak boleh top up gas. Kalau saya top up gas, kalau ada kebocoran, dia akan kurang. Saya akan rugi. Jadi saya kena periksa dulu adakah pipe atau copper pipe untuk aircon saya mengalami kebocoran. Jadi kita akan cek. Dah. Jom ikut yang. Baby nak belajar. Sini kak ya. Baby nak jadi macam ayah. Nanti insya-Allah ayah ajar, okey? Okey, jadi untuk kita cek kebocoran, kita kena guna dia punya mesin atau vacuum. Allah. Okey, ini dia punya vacuum. Saya guna brand value. Kekuatan dia adalah 8 CFM. Maksudnya dia memang cepat lah. Memang dia mesin ni no. Vacuum ni akan dapat check, akan dapat detect dia punya failure sangat cepat. Jangan kerengga situ. Oh, okey. Terbalik ke apa? Terbalik. Okey, ini dia punya gas. Ini dia punya gas. Jadi kita akan check sekejap lagi lah. Nampak ni yang ni? Okey. Okey, terbaik. Stop dulu. Ya. Ayah nak tolong ayah kan? Kakak pegang ni. Baby, jangan jatuh. Baby pegang ni, pegang elok. Pegang. Tekan bulu kabur. Okey, sebelah sini. Kakak ada semut sayang, kerangga sayang. Okey, ini extension. Extension ni ada warranty. Saya rasa ni 5 years warranty. Extension ni saya beli dekat, saya lupa dekat mana saya beli, dekat Puchong, Bandar Puteri. Dia ada 5 years warranty. Kalau rosak dalam 5 tahun boleh dapat free repair lah atau tukar baru. Jom. Okey, jom masuk, tolong ayah. Baby ketuk sendiri. Okey, letak elok perlahan, slow-slow. Letak slow-slow. Kita akan pasang mesin ni dan kita akan test. Stop. Untuk kita nak cek kebocoran menggunakan vacuum, kita kena offkan supply dulu. Jom yang. Abang, ayah tumpang ni sekejap bang Okey. Masuk yang. Okey, masuk yang. Kita kena off dulu. Memang kurang sejuk Okey, kita off dulu. Yang. Biarkan dia off, lepas tu kita offkan switch. Okey, nampak yang. Pastikan dia punya cover tu, dia punya blade dia tu dah tutup rapat, baru offkan switch. Yang. Okey, off switch. Cabut plug. Sekarang kita nak test, kita nak cari punca betul ke copper pipe itu bocor. Sayang. Okey, stop dulu. Okey, jadi untuk membuat kerja-kerja ini, kerja dia
melibatkan gas dan mungkin bahaya, risiko kepada tangan saya sebab gas ni dia boleh buatkan kita punya tangan frost dan sarah mati. Disyorkan pakai glove. Okey, kita akan ambil glove dia yang. Okey, jangan dekat dengan ayah. Belakang sikit sayang, tutup pintu. Okey, kita kena pakai glove dan mesti ada adjustable. Okay, stop dulu yang. Saya dah pakai glove. Glove ni pun selesa, sedap pakai. Ini heavy duty glove, Kong original. Belilah, saya syorkan. Yang dekat yang sini ya. Okey. First kita nak tengok kebocoran, kita kena buka dulu dia punya nut ni dekat yang ni. 3 nut ni, tu tengah buka. Ayah habis panas. Lapa. Ayah tutup habis panas. Dahlah kejap lah, ayah nak repair. Repair apa tu ya? Repair ni. Kipas. Alright. Biskit sayang. Okey, setelah kita buka dia punya nut, kita perlu tutup dulu gas. Sekarang gas ni dalam keadaan open. Untuk kita cek kebocoran, kita kena close dulu, tutup dulu Ya sayang. Kita ingat ayah ajar baby kereta ni Mercedes. Iya, pandai nak ayah. Ya. Mana kereta tu ya? Baby, ayah tengah ambil video sayang. Mercedes. Bukan Mercedes. Mercedes. Okey. Untuk kita tutupkan gas, kita kena guna Allen key. Saiz dia adalah yang inilah. Okey, ni yang. Kita perlu tutupkan dulu supaya gas dia tak keluar kan. Kita tutup ketat-ketat Okey. Okey, kena ketat tuan-tuan. Kamu tekan yang. InsyaAllah kalau kita dapat buat projek nanti dengan customer, kita tak akan guna wire ni. Ini wire tak ikut spek bagi company kita. Dan copper pipe, kita akan guna copper pipe yang tebal sahaja. Baby, jangan macam tu sayang. Rosak je barang ayah. Okey, sekarang kita dah kunci ketat. Kita akan mula buat pemeriksaan kebocoran. Stop ya. Apalah yang lepek ni? Ya. Ya sayang. Ayah nak buat apa dah ni ya? Buat kerja lah. Buat ini macam mana dia punya pusing macam. Nanti tengok ayah buat Okey. Daun apa pula ni dalam ni? Hei. Dah off dia belum? Puan, di sini yang. Di sini ada dua jenis gas dia punya apa nama ni, lupalah nama ni. Tak, saya pun tak ingat nama dia ni. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan bolehlah tulis di ruang komen itu saya ingat ni, saya lupa pula. Okey, ada dua. Yang ini untuk yang jenis yang macam ni, dia untuk gas R32 dengan R410 sahaja.
Yang ini dia untuk R22 dan R290 lain. Sekarang kita tengok dulu kita guna gas apa. Mayang dekat yang. Tengok sini. Sekarang kita guna gas R32. Okey, jom yang. Jadi bila R32 kita akan gunakan ni pressure gas. Tak saya nama dia pressure gas tak salah saya. Saya pun tak ingat. Kita guna yang ini. Okey, stop dulu. Okey, kita dah pasang. Kita make sure kena ketat tuan-tuan. Kena ketat, kena kuat Okey, pastikan dia dalam tutup close. Kena ketat, mesti tutup. Okey, kita akan masukkan yang biru. Yang biru ke sini. Kita akan gantung ke mana-mana tempat yang senang kita buat kerja lah. Okey, kita gantung kat sini lah. Gantung. Ni kita kena guna device, external device. Mana external device dia tadi? Dah hilang pula. Stop ya, mencari. Kita gunakan ni untuk safety Untuk safety supaya gas tak kena tangan kita. Masukkan ke bawah ni. Pastikan ketat ya tuan-tuan. Pastikan ketat, tak mau longgar. Okey, dah cukup ketat. Yang warna biru kita akan masukkan ke sini. Cuma tak boleh masuk sebab bukan saiz dia. Kita kena gunakan sama juga external device. Saya lupalah apa nama dia ni. Jadi inilah external device. Ni tak, saya harga dia dalam belas-belas ringgit je, tak salah saya. Okey, masukkan. Pastikan ketat, masukkan. Okey, jadi yang biru kita masukkan dekat sini. Pastikan ketat, tak mau longgar Okey, semua mesti ketat. Okey, dan dengan perlahan kita tekan atau kita masukkan yang warna merah ni sampai habis. Okey, kita dah masukkan di belakang yang. Yang warna kuning kita masukkan ke sini ke vacuum. Sama juga tak boleh. Kita kena guna juga external device. Saya tak tahu apa nama dia ni, penyambung ni. Nanti tuan-tuan carilah. Kalau tuan-tuan tahu apa nama dia, boleh letak dekat ruang komen supaya kita sama-sama boleh belajar Okey. Kita pasang. Nanti masa video yang fokus kat sini dia ada asap. Kita sambung. Pastikan dia ketat. Okey, ketat, jauh yang. Sekarang kita akan onkan. Ini kita off kan. Ini off. Abang. Ya. Tu dah on kan? Okey, dah on, tak apa. Yang. Sekarang sini yang. Kita akan onkan dia. Okey. Kita onkan dia. Sini dekat yang. Pandang ni, meter ni. Sekiranya tiada kebocoran, meter akan naik ke maksima. Ke maksima. Tetapi jika ada kebocoran, meter ni tidak akan menentu bacaan dia
dan tidak maksimum. Jadi kita nak pastikan sama ada bocor atau tak ada bocor. Okey, first kita buka dulu. Kita masukkan warna kuning ni. Kita buka dia punya gas. Kita on kan. Nampak yang? Jauh lagi dia nak sini. Penuh-penuh. Okey, untuk tuan-tuan, untuk ujian ni kita kena tunggu selama 5 minit. Ya. Nampak tu berasap. Dia berasap. Okey, nampak asap tu. Tekan tu. Nampak dia asap. Okey, ujian ni kita tunggu 5 minit. Sekarang jam nampak yang? Jam. Sekarang pukul 1.50 minit tengah hari. 1.50 minit petang, nampak tu. Tekan dekat jam tu. Sekali je tekan, nampak. Okey, 1.50 minit petang. 1.55 baru tekan stop. Tengok sini. Sini sekarang dia penuh kan. Okey, sekarang vacuum ni dia sedang membuat pengujian kebocoran. Kita akan tunggu selama 5 minit. Okey, stop dia. Okey, sekarang jam saya menunjukkan, tekan dekat jam tu, hampir 5 minit. Kita tunggu sekejap lagi dan reading dekat sini yang tengok ni. Reading masih maksimum 1000. 100 nampak tu. Nampak penuh. Nanti selepas 5 minit saya akan offkan supply, saya akan tutup dia punya valve ni. Sini yang saya akan tutup dia punya valve. Dalam masa tempoh 5 minit, jarum tidak boleh turun. Sekiranya selepas saya offkan supply, saya tutup valve, jika jarum ni turun ke bawah, bermaksud ada kebocoran pada saya punya sistem aircon. Okey, sekejap lagi. Okey, sudah dah 5 minit. Nampak yang? Jam. Betul? Dah 5 minit ya. Okey, kita akan tutup. Sekarang saya akan tutup valve. Ya, nampak ni. Dan tutup kuat-kuat. Okey, saya tutup ketat-ketat, saya offkan supply. Tengok yang. Dalam tempoh 5 minit, jarum tak boleh turun. Sekiranya jarum bergerak ke bawah, ia menandakan ada kebocoran pada sistem aircon saya. Kebiasaannya kebocoran pada copper pipe. Okey, pastikan dekat yang, pastikan dia betul. Nampak tu, jangan dia turun. Pastikan dia betul. Tegak, tekan tu. Tekan tu, okey. Nampaknya dia turun ni. Dia turun tu, nampak dia turun. Nampak dia turun. Tadi dekat lebih daripada garisan kan? Lebih garisan 100 kan dia turun. Tak apa, biarkan. Kita tengok dalam masa 5 minit. Dah turun lagi, nampak tu. Perasan tak dia turun? Tekan ni kabur tu, tekan. Okay, nampak dia turun lagi jauh. Nampak dia jauh. Kan? Dia turun kan? Okey, bermaksud ada kebocoran. Okey. Belum pun 5 minit tapi jarum dah bergerak sangat jauh. Okey, pandang yang. Dalam keadaan macam ni, kita tak perlu tunggu 5 minit. Sebab dah terbukti memang sistem aircon saya mengalami kebocoran dan disebabkan itu gas mengalir keluar dan menyebabkan aircon saya kurang sejuk dan ada kalinya langsung tak sejuk. Walaupun dah berjam-jam kita onkan dia. Okey, kita akan cari mana punca yang bocor dan kita akan test sekali lagi. Stop ya. Okey tuan-tuan, kita akan cuba ketatkan dekat bahagian sini. Kita nak tengok dekat sini ketat ya. Bismillah. Jadi untuk kita nak ketat kena ikut arah jam. Okey, ni ketat. Okey, ini pun ketat. Mungkin puncanya dekat bahagian dalam. Okey, kita stop dulu ya. Kita akan pergi ke dalam. Tengok. Kita akan buat pemeriksaan untuk sistem internal pula.
Jadi kita kena buka dulu dia punya skru. Okay. Okay. Stop dulu ya. Alright, kita buka dulu. Allah, jatuh. Okey, tak apa. Baby, tolong ambil ke sayang ayah punya tu. Dekat surat tu baby. Tu, tolong ambil sayang. Ada tak? Ada baby. Biar sini. Tu betul baby tu. Tu yang baling tu. Tu sayang, bukan surat. Tu, penutup tu. Terima kasih sayang. Okey, stop sayang. Dia ada skru dekat sini. 1, 2, 3. Kita kena buka dulu skru tu untuk buka cover ni. Tak boleh masuk kau tak ada. Okey. Okey. Okey, kita akan mula buat pemeriksaan. Tompang ya, tompang okey. Oh, ini. Ini tu letter ayah. Agak leceh juga. Kita kena buka dekat sini. Okey. Dekat yang ambil kerusi yang panjat. Stop dulu. Okey, kita cari mana sambungan dia. Rasa saya okey dekat sini Sambungan dia dekat sini. Agak leceh juga untuk kerja repair ni. Terpaksalah koyakkan dulu. Okey, insulation. Yang hitam ni nama dia insulation. Fungsi dia untuk menyerap air. Pipe ni ada air, jadi insulation ni akan serap supaya air tak leaking keluar. Okey, dah nampak? Mungkin ada kebocoran pada sinilah. Mungkin ada kebocoran pada penyambungan ni. Okey, dekat yang nampaknya orang ni gunakan white tape. Ini untuk pipe tuan-tuan. Untuk aircon tak perlu pasang white tape ni. Apa yang saya belajar, white tape ni tak perlu untuk aircon sebab skru ni dah dicipta dia boleh berfungsi dengan baik tanpa ada white tape. Nampak white tape? White tape ni biasanya orang pipe air yang pasang. Orang pipe air yang buat kerja yang menggunakan white tape. Untuk aircon tak perlu pasang benda ni. Jadi biasanya kebocoran berpunca disebabkan oleh white tape ni. Okey, kita akan siasatlah. Ya, pegang yang. Yang kita kena ada 2 adjustable untuk buat kerja aircon. Tapi saya ada 1 adjustable saja. Jadi saya terpaksa guna plier Ini tak sesuai. Sepatutnya kalau tuan-tuan nak buat di rumah, pastikan ada 2 adjustable. Jadi saya ada 1 saja adjustable, saya terpaksa guna plier. Dan ini cara tak sesuai sebenarnya. Okey. Sebab dia akan merosakkan dia punya bunga ni bunga copper ni. Okey, kita check kat sini ketat, tak ada masalah. Dari pengalaman kita,
biasanya bocor dekat sini, dekat sambungan ni. Sebab ada guna white tape. Kita kena buka dulu. Kita kena buang white tape ni, baru kita buat sambungan semula dan barulah kebocoran tu dapat diselesaikan. Okey tuan-tuan, saya pun tak cukup barang sebab saya pakai plier, tak boleh nak buka. Saya akan ambil adjustable dulu. Okey, stop yang. Okey, saya dah ambil adjustable. Jadi kita akan sambunglah. Cumanya rosak sikitlah bunga tu, tak apa, insya-Allah. Jadi kita akan cuba buka dulu. Kita buka dulu, tengok macam mana. Okey, kita buka. Bismillah. Okey. Nampak ya? Kita akan buka dia punya white tape ni, kita akan bersihkan, lepas tu kita akan sambung balik. Okey, stop video. Stop video. Okey tuan-tuan, kita akan buka ni. Bismillah. Okey. Kita akan bersihkan white tape dulu, lepas tu kita akan pasang balik. Okey. Nampak yang dah buka Okey, kita bersihkan white tape dulu. Okey, stop video dulu. Okey, white tape ni kita akan buang. Dia pun sama, kita akan buang white tape ni. Stop. Okay, alhamdulillah kita bersihkan. Kita akan sambung balik. Nampak je senang tapi leceh sebenarnya. Susah ni nak bersihkan dia ni. Sangat leceh. Banyak kerja. Okey, stop bu. Okay, sekarang kita dah bersihkan dia. Nampak dekat ya? Nampak dah bersih ya? Bolehlah ni. Dah tak ada dah dia punya white tape tu. Kita akan sambung. Cara sambung, kita kena sambung yang besar dulu. Okey, pastikan nak sambung, pastikan bibir dia bertemu bibir bibir bertemu bibir baru boleh sambung. Kalau tak, nanti dia akan ada bocor juga. Okey. Agak leceh juga nak sambung dia. Kita nampak dekat sini pun dia punya potong kurang cantik. Ni. Potong kurang cantik, mungkin kebocoran berlaku kat sini ni. Tak lurus tak cantik. Tak cantik dia potong. Orang yang lama ni buat memang tak cantik. Okey. Okey, cantik. Kalau kita nak tahu sambungan kita bagus betul tak betul, kalau kita sambung licin saja, dia masuk cantik saja, bermaksud sambungan kita betul. Tapi kalau sambungan kita sengit, kita nak ikat pun susah. Okey, stop dulu ya. Kita nak ketatkan dia, pastikan satu adjustable untuk pegang satu nut, satu adjustable digunakan untuk memulas macam tu. Okey. Boleh.
Kita guna sistem gunting. Macam ni. Okey. InsyaAllah. Saya rasa ni pun dah cukup kuat. Jadi sekarang kita sambung yang ini pula. Pastikan bila buat penyambungan, kita pasti sambung yang besar dulu. Kemudian baru yang kecil. Itu dia punya teknik dia. Okay, stop. Okey, pastikan bibir bertemu bibir. Nampak yang tu dekat tu. Kalau jauh letak nombor 2. Tekan nombor 2. Nombor 2 je. Nampak nombor 2 tu. Okey. Nampak ni clear tak? Bibir bertemu bibir macam tu, nampak? Baru boleh masukkan skru. Baru betul. Okey. Pastikan betul-betul kuat. Okey. Pastikan betul-betul ketat. Betul-betul kuat. Untuk pastikan tak ada kebocoran. Okey, saya rasa ni memang cukup kuat. Sayang kau. Sekarang kita nak test sama ada masih terdapat kebocoran atau tidak pada sistem aircon saya. Okey, kita akan mulakan. Okey tuan-tuan, kita dah ketatkan sambungan-sambungan yang kita syaki itulah penyebab kebocoran. Dan sekarang kita nak test semula menggunakan vacuum. On ya. On. Kita buka gas. Okey. Seperti biasa saya akan ulang. 5 minit pertama jarum akan naik. Selepas saya offkan dalam masa 5 minit, jarum tak boleh turun kurang dari 100. Tengok ya jam. Sekarang jam pukul 2:25 minit petang. Kita onkan sekarang. Bismillah. Asap, nampak asap tu? Nampak? Nampak asap? Asap tu maksud vacuum sedang menyedut, stay kat situ. Bermaksud vacuum sedang menyedut oksigen, habuk, gas-gas yang tak diperlukan dan apa-apa gangguan pada sistem pipe atau copper pipe. Jadi dia akan buang segala benda asing akan dibuang di sinilah. Nampak asap? Nampak yang asap clear? Dekat lagi. Nampak tak asap tu? Nampak asap tu? Bermaksud ada gangguan pada sistem copper kita. Meter nampak tak? Okey, stop dulu. Buka bang. Okey, kita tunggu 5 minit. 5 minit kita akan tunjukkan semula macam mana apa result dia terbaik. Tuan, sekarang sudah 5 minit. Clear tak? Kita akan stop. Okey, sekarang ibu, abang nak ibu macam ni je, stable dekat sini. Abang nak tengok dekat sini, jangan gerak Macam ni je, Okey, abang tengok ada pergerakan tak? Okey, jangan gerak Abang akan kunci. Dalam masa 5 minit kita akan lihat adakah jarum bergerak ke bawah. Jangan gerak, jangan gerak. Okey, stop dulu, nanti 5 minit kita akan tengok balik. Stop dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang jam dah 5 minit. Sekarang tengok dekat meter sayang. Dekat vacuum kita.
Alhamdulillah tiada pergerakan yang berlaku. Sedikit pergerakan pun tak ada yang berlaku. Setelah 5 minit berlalu, di sini menunjukkan Alhamdulillah saya telah berjaya menjumpai di manakah lokasi atau punca kebocoran yang berlaku pada aircon saya. Alhamdulillah. Jadi sebagai pelajaran kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, jangan buat sambungan copper pipe aircon menggunakan white tape, sebab itu adalah punca kebocoran untuk jangka masa mungkin selepas 1 tahun. Sebab aircon ni saya dah pasang lebih kurang 1 tahun. Dan Alhamdulillah semoga video ini, pelajaran yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi manfaat kepada tuan-tuan. Dan sekiranya tuan-tuan memerlukan servis profesional kami menawarkan servis profesional pemasangan aircon dan pemeriksaan sistem aircon. Ada bagaimanakah aircon boleh menyebabkan bil elektrik tuan-tuan tinggi. Saya ulang, sekiranya pemasangan sistem aircon tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan, tidak dipasangkan secara profesional, atau yang membuat pemasangan tidak pakar, tidak expert, tidak profesional, ia sebenarnya boleh meningkatkan bil elektrik tuan-tuan. Dan insya-Allah kami Mahbayu Engineering Malaysia Sdn Bhd menawarkan servis untuk pemeriksaan aircon tuan-tuan daripada A sampai Z. Kami menawarkan perkhidmatan pemasangan aircon, membuat pemeriksaan mencari punca kebocoran aircon, kenapa aircon tuan-tuan tak sejuk. Kami juga membuat inspection, adakah aircon tuan-tuan yang menyebabkan bil elektrik terlampau tinggi dari biasa. Sebagai contoh, jika pemasangan aircon mengikut spesifikasi yang tepat, yang betul, bil elektrik tuan-tuan mungkin around RM50 sebulan. Tetapi disebabkan pemasangan aircon yang tidak mematuhi spesifikasi dan tidak profesional, bil elektrik tuan-tuan melonjak ke 120 hingga 150 sebulan menggunakan aircon yang sama. Jadi tuan-tuan boleh hubungi kita di 016 202 1427 untuk kita datang ke rumah tuan-tuan untuk buat pemeriksaan. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya 016 202 1427 untuk info yang lebih. Kita menggunakan barang yang berkualiti tinggi, material yang tebal, thickness pipe yang tebal, dan kita tidak menggunakan wire yang nipis. Kualiti adalah keutamaan kami. Okey tuan-tuan, sekejap lagi saya akan buat video, saya akan tunjukkan, saya akan share kepada tuan-tuan. Kita akan top up gas semula. Kita akan pastikan bacaan M yang kita top up sama dengan surat beranak aircon ini. Minta tuan-tuan siapa yang belum subscribe channel kita, minta subscribe dulu. Minta like page Facebook kita Mahbayu Engineering Sdn Bhd, atau subscribe channel YouTube kita Mahbayu Engineering Sdn Bhd. Dan sila saksikan next video yang kami akan buat, macam mana cara kita top up gas yang kurang. Okey tuan-tuan, saya Muhammad Azrizal Aziman, Director ME Global, Director Mahbayu Engineering Malaysia Sdn Bhd, pakar elektrik, pakar solar, insya-Allah pakar aircon anda terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Nampak? Masih tidak kurang. Terbaik. Stop ya.